Selamat kembali ke rancangan Ruqyah dan Mantra bersama saya Sarhan Hamzah, Rusdi Roslan dan saya Kai Syazwan. So di episod kali ini adalah part 2 daripada episod yang lepas. Okay, untuk episod yang kedua ini saya akan kedepankan lah. Saya ada satu benda untuk korang dua. Apa benda kau nak cuba? Tapi surprise Tak boleh. Tadi bilang nanti. Tak, benda kurafat lah ni. Benda ni I tak cakap kurafat, kena mengena. tapi ada kena mengena dan dilarang dalam Islam lah. Tapi nanti before I kedepankan, maybe Kai ada anything for me? Actually I got a question yang aku tarik balik lah, Okay, daripada apa dia? yang part 1 tadi, Can. about kurafat. Okay, benda ni aku tak tahu dia akan ni masing-masing Cepat sikit lah tanya. Ni masing-masing aku macam seram gitu nak tanya tau. Pasal takut langgar kan. Tapi aku dengar yang selalu kaum-kaum Melayu ni kan kita akan gantung macam letak frame Allah Muhammad, lepas tu ada ayat-ayat kursi, semua ayat. Sesetengah orang, ada orang juga I pernah dengar cakap yang benda tu pun kurafat. Jadi Soalannya maybe boleh rungkakan sikit soalannya lah. ni whether you gantung ayat-ayat suci Al-Quran ataupun nama Allah Muhammad ni ada satu kurafat atau bukan? falls under the kurafat punya kategori ke tak? I berpendapat bahawa dia bukan kurafat. Okay. Tetapi dia tidak digalakkan. Kenapa? Okay. Kenapa? I will explain to you kenapa. Kalau you gantung, let's say for example, it's good to have ayat-ayat Quran dalam rumah. Allah Muhammad dalam rumah, bagus. Tetapi kalau let's say nama tu atau frame ayat tu you tak jaga, dah berabuk, ada sampai cobweb, Okay. you tak lap, you tak kasih, you tak jagalah, you tak macam you merendahkan nama Allah, you rendahkan kalimat-kalimat Allah ataupun ayat Quran ni. That is not good, man. Atau tak mengamalkan lah, tak baca. You know? The reason is, let's say for example, orang letak orang gantung ayat 1,000 dinar dekat kedai-kedai makan. Pernah nampak kan? Ada sesetengah mereka berpendapat bahawa ayat itu akan mendatangkan rezeki. Tetapi it's not like that lah. It shouldn't be like that. Shouldn't be like that. The reason orang gantung dekat kedai-kedai itu sebenarnya untuk orang kedai itu sendiri untuk nampak dia baca, ingatkan dia balik. Okay. Ada juga kalau orang gantung-gantung gini kan, kadang-kadang I pernah nampak orang buang ayat Al-Quran dekat tong sampah. I pun pernah nampak tau. Lagi-lagi nak pindah rumah. Nak pindah rumah. Diorang tak tahu macam mana nak dispose, diorang just letak kat Letak tong tong sampah sampah. tepi. Kan that is like, it doesn't make, It's not right lah. Tak respect lah. it doesn't take a rocket scientist to know dan benda ni tak bagus. Yang apa dia buat tu salah. Okay, bringing to that, then macam mana nak dispose? Benda-benda ni Macam frame je gitu. Kalau nak bakar, either you besar. kalau let's say dia frame kaca, you pecah-pecahkan sampai dah tak nampak ayat tu lagi. Dia tak ada form lah. Dah tak ada form ayat tu. Ataupun benda tu kalau plastik, of course you bakar. Paper ke bakar. Okay. Dia I also heard yang dia ada some professionals yang will professionally dispose Tak dia. tahu ada I've heard macam okay, yang I heard is buku-buku agama, macam Al-Quran. I pernah dengar lah professionals do it. Betul. Nanti diorang shred lah. Diorang shred ada buku semua. ada hikmat dia lah. Tapi Dia macam bakar. frame besar I tak pernah nampak. Tapi tak tahu, ada juga orang macam dekat dinding kan, dia bukan frame tapi dia Stiker letak dekat dinding tu dia cat. Mural lah, mural. Ya, mural. Murals. Saya you cat nama Allah kat situ Bakar rumah dia. Astaghfirullahaladzim. Terperanjat dah kau Tapi ni. untuk I try not to lah. You buat macam tu kat satu bangunan tu. Example, kalau rasa rumah tu nanti you nak robohkan rumah tu ke apa, the wall you nak pecahkan, tapi nama Allah tu nanti dekat on the floor, Faham? you pecah-pecahkan. Tapi itu boleh scrap. Boleh scrap lah. Kalau orang scrap lah, Or just cat over lah. sama juga dengan orang, kalau orang bakar instead of buang kat tong sampah. Ya. Okay, you got question for me right tadi. Sekarang ada question untuk both of you. Okay. Boleh Pasal kurafat. Bukan. Tapi ni pasal hal perumahan lah. Sebelum I tunjukkan satu benda ni, I nak tunjukkan satu benda yang untuk kita exposekan benda ni. Okay, tapi sebelum I go to that direction, I got soalan for both of you. Kenapa kalau orang dah beli rumah BTO, biasanya mereka akan jual setelah 5 tahun? Can you explain to me? Okay, teruskan di. Ramai Actually ramai lah orang nak jual rumah ni bila 5 tahun je nak jual. Bila tahun nak jual. Diorang cakap apa? Rumah kalau jual 5 tahun harga tinggi lah kan. Harga tinggi kira kan sales proceed pun tinggi, untung pun tinggi. So kalau pegang rumah tu lama-lama nanti harga turun. Betul tak? Betul. Betul tak?
Betul ke tak? Aku tanya. Kau tanya betul ke tak? Betul ke tak? Kalau yang nak jual tu memang banyak memang betul lah. Tapi whether harga tu akan turun ke tak, I don't think so lah. Dia selalu kalau rumah tu macam 7 years ke up to I would say 10 years lah. Kan the price boleh masih hold lah. Yalah, I mean ada orang cakap 5 tahun tu paling tinggi. Tapi kadang-kadang kita tengok transaction ada yang the 10 year tu lagi tinggi daripada 5th year. Ya, betul. Macam last week aku pergi consultation ni. Dia meet aku like 1 year ago lah. Harga dia was like 600. This was like 1 year plus later dia jumpa aku lagi. Harga dah 630. Dia punya sales proceed pun lagi tinggi daripada when it's 5th year. So kita itu depends on economy lah, property cycle. Kita pun tak boleh tahu yang dia punya property economy punya prices. I mean dia punya prices of punya property akan naik ke turunan. Correct. So pada aku lah, what's the best time to actually sell depends on your needs and you punya intention lah. Betul. So it all comes back to intention. Macam ekonomi kita tak boleh control. Kan market kita tak boleh control. So benda tu naik ke turun, kita just nak kena adapt to it lah. Tapi to me is kalau betul-betul nak jual, then based on your needs lah. Macam you cakap kan, based on your needs and also your intention. Kalau you rasa macam you need a bigger space, means your intention is nak increase, nak upgrade kan to a bigger house kan, means that is your intention. Betul. Technically the market will come second. Betul. Kalau untung lebih, alhamdulillah. Tapi kalau tak untung lebih, then that's the market apa. Nak buat macam mana? So sekarang ni bila orang jual rumah bila nak 5 tahun MOP selalunya lah in average dia punya market sekarang kalau jual mesti dia punya sales proceed about 200 to 300,000. Betul. Tapi nanti dia punya soalan dia, bila pula dah jual rumah nak kena beli rumah. Betul. Nak kena beli rumah, nak tinggi. kena bayar benda-benda lain. Betul. Bayar benda tu, benda ni semua nak kena, adanya cost about 100 plus. You know, bawa balik dalam kucit pun tak banyak juga. Bawa 100k, taruhlah 100k dah minus 100k. 100k boleh last berapa lama Correct. Tapi minta maaf but when you say 100k can last berapa lama, I think it depends on orang tu punya needs juga. Betul lah, betul. So it's subjective. Subjective lah. How I put it is kalau let's say for example you nak upgrade daripada 4 bilik pergi 5 bilik. Kan lepas upgrade tu dalam tangan you mungkin ada dalam 80 to 100,000 kan. So I would say that you win-win situation tau. Win-win means in a way you upgrade, rumah you dah jadi lagi besar. Betul. Lepas tu you ada duit dalam tangan lagi. Betul. Memang lah kalau orang cakap duit ni untuk spend on renovation ke apa and stuff like that cuba kalau fikirkan kalau you tak pindah kan. Let's say for example you masih stay dalam 4 bilik tu kan. Kalau I cakap you 4 bilik ni you stay rumah macam ni, you try save sampai 100k, boleh dapat tak? So sekarang you tak pindah tapi you tak ada 100k. Tapi kalau you pindah sekarang, upgrade you rumah lagi besar and ada duit dalam tangan. So then you will decide which one is better. Lepas renovation let's say 60-50,000 pun juga ada lagi 40,000 Correct. So sekarang rumah lagi besar and also ada extra about 40 to 50,000 dalam tangan. To me isn't that better? So 40 to 50,000 ni memang kita tak boleh cakap untuk buat apa lah. Technically it's up to you lah. Tapi ada tak? At least ada. Pasal this capital kalau kita suruh sebagai manusia kalau kita suruh save sekarang susah nak dapat ni 40 to 50,000 dalam tangan. Kalau ada pun maybe it takes years. For average income earners lah dekat Singapore. Correct. So depends on the punya needs and intention. I tak boleh cakap benda whether after 5 years you must sell atau you always come back to the intention. Jangan tengok kalau jual lagi kalau dengar jiran jual. Jiran jual dapat 200,000 kita pun nak so your intention dah salah. So you jual pasal you dengar untung jiran you. So to me is kalau you punya intention you rasa yang again you need extra bilik, you need rumah tu besar, atau you rasa you nak invest in a property. So all that is in an intention itself tau. Tapi kalau you dengar macam orang lain pindah dapat 200,000, kita selalu dengar especially TikTok agent semua cakap lepas 5 tahun je jual, 5 tahun je jual. You dah FOMO tau. So bila you dah FOMO tu intention you dah salah. Betul. So always best macam me and Rusdi, what we will do is
kalau you cakap you nak jual rumah, kita pause dulu. Kita cakap dengan orang, kita jumpa dulu. Jumpa. So bila kita jumpa, kita dengar, kita berbual. Consultation, right? Correct. So tengok dia punya options lah. Correct. During the consultation, kita akan cakap, okay, what is your intention? Betul. Semua. Bila kita dah dengar, baru kita akan kasih proper advice. Let's say if I want to engage you guys untuk jual my rumah, consultation, you guys nak kena bayar ke atau macam mana? Tak payahlah. Tak payahlah. Kita berbual lah. Ni, Mungkin ni bukan berasal kawan Bukan. kan tak, even listeners kat luar pun sama. I mean, I understand. Rumah ni is something that you don't beli hari-hari. You don't jual hari-hari. So benda ni is there might be a lot of questions that you don't know that you want to ask. Betul. So probably you don't know who to ask kan. Call kita je. Kita duduk berbual. Betul. Maybe kalau guilty sangat kan, siapkan air je lah. Siapkan air je. Dah okey. Okay. Alright. So para penonton Ruqyah dan Mantra, kalau anda ada soalan-soalan yang you tak tahu macam mana you nak pergi and to the next phase of life lah, untuk jual rumah you ke apa ke, boleh you consult dengan abang-abang kita di Property Singapura, Kai Shazwan dan Rusdi Roslan. Bukan Eddie Rusdi Bukan. Rusdi Roslan. Belum lagi. Okay, Rusdi Roslan. DM kita je dekat Instagram. DM mereka, insya-Allah. Mereka adalah ejen-ejen yang apa tu? Yang bertauliah. Bukan handsome Mereka adalah ejen-ejen ERA yang bertauliah di Singapura. Mereka telah mencapai beberapa penghargaan dalam ERA dan dalam estate perumahan, insya-Allah. Jadi barang siapa yang nak jual rumah, beli rumah, sewa rumah ataupun pelaburan dalam hal estate perumahan, sila DM ke Property Singapura, insya-Allah. Apa, Instagram atau TikTok Instagram. TikTok. Ya, okey. Boleh. Kan? Okay, tadi barang apa kau nak tunjuk? Aku tak sabar ni. Astaghfirullahalazim. La ilaha illallah. Bismillah. Kau terus keluarkan Ini adalah kain hitam dengan kamera boleh capture the view? Boleh ukiran ayat-ayat cantikkan sikit lah, jadi viewers nampak sikit. Okey. Macam ginilah saya letak. Okey lah, daripada dia keluarkan tengkorak. Benda-benda yang berdarah-darah dia keluarkan. Macam-macam ni. Ada satu episod tu kan, dia keluarkan susuk kan dengan kucing. Kucing dia ada apa ni? Macam-macam ni. Doraemon Okay lah, I go down to this topic lah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, apa yang di depan kita ni adalah satu azimat ataupun tangkal yang I belum lagi rungkaikan apa kat dalam dia ni. That's why I ada gunting kat sini untuk kita sama-sama bertiga untuk bukakan apa kat dalam benda ni. Truth itulah, I pun tak tahu apa kat dalam. I tak tahu. I sengaja tak nak buka, khas khusus untuk rancangan dan pada penonton Ruqyah dan Mantra. Sekejap sebelum you go on, mana you dapat ni? Okay. Sebelum go on, benda ni dia punya empunya badan ni orang dah meninggal. Orang dah meninggal. Okay, kita doa sama-sama supaya rohnya ditercuri rahmat, insya-Allah. Okay, tapi yang orang rumahnya ni, satu keluarga itu call saya untuk disposekan barang-barang arwahnya lah. Okay. So saya pun minta izin kepada orang rumahnya untuk bawa ke studio dan untuk satu pencerahan kepada para penonton untuk menjadikan satu ibrah, satu educational purposes. Okay. Dan orang rumahnya pun alhamdulillah setuju atas niat untuk untuk beri satu pelajaran kepada para penonton para penonton kita, insya-Allah. Ni pun pelajaran untuk kita juga ni. Pelajaran first time is my selalu nampak dekat bukan selalulah, bukan selalu nampak, tapi yang nampak selalu dekat cerita je lah. This is my first time seeing live lah. Semua benda the first time. So kalau macam kita para peruqyah, kalau kita nampak benda-benda gini, kita akan gunting, kita akan buka the word, apa-apa yang kat dalam ni kita akan buka dan kita akan neutralize kan barang-barang ni semua. So belum lagi neutralize lah? Belum lagi neutralize. Belum lagi. So maybe barang ni ada isi dia sekarang ni. Neutralize dia secara air spray dengan air ruqyah. Spray dengan air ruqyah dan ada baca-bacakan jugalah surah-surah ruqyah dengan benda-benda ni semua. So masuk air tu I belum bagi buka. So you nak buat live belum rendam lagi. So buat live ni bukan untuk content purposes, tetapi untuk satu pelajaran ataupun benefits para penonton kita, insya-Allah. Amin. Kita punya podcast nama Ruqyah dan Mantra.
Then kalau ada episode-episode akan datang, of course there will be more of this. Kalau rezekinya ada tu, adalah dia. Okay, insyaAllah. Okay, so benda ni dipakaikan dekat apa ni, dekat perut. Oh, macam tadi lah. Kau cakap tali pinggang tu lah. Macam tali pinggang lah. Bukan Okay. you cakap. Wah. Okay. Dia pakaikan dekat perut. So dia pakaikan, dia ikat. Tujuannya saya tak tahu, pasal orang dia pun dah meninggal. Tapi kalau kat sini you boleh nampak lah. You faham ni wording dia? Ada yang boleh faham, ada yang tak boleh faham. I see. Pasal tak semua ni yang kalimah-kalimah ni semua ni adalah bacaan ayat-ayat Quran. Okay? Tapi dia dalam Arab lah. Of course lah dalam Arab. Oh. Okay, tapi dalam let's say Kai. Kau nak duduk sini? Tak nak. Tak, kau tak nampak jauh. Tak ada. jangan takut, kita Aku yakin. bukan takut. Dia tak nampak. Dia duduk sana jauh. Tak ada. Kita Ini yakin, dah cukup. Kita yakin Allah SWT jaga kita kan, insyaAllah. InsyaAllah. Okay, kita sama-sama kita buka benda ni. I akan bukakan. Ataupun Nujdi mana ada honor. Silakan. Sila. Okay, bila I Kita buka benda memahati, kata kita nak ni, belajar so je. sebagai seorang peruqyah, bila kita bukakan benda ni, jadi kita pakai glove. Okay. Tapi hari ni I terlupa. Kenapa kau pakai glove? Just to make sure, kadang-kadang benda lama kan. I see. Untuk prevent Yalah. I punya niat, I punya thinking macam gitu je lah. I tak nak thinking melebihan dalam hal-hal gaib ni. Faham. So benda ni the first thing I buka I akan guntingkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya I akan bacakan surah-surah ataupun ayat-ayat ruqyah seperti surah Fatihah, Ayatul Kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ataupun selawat Nabi. I akan buka dan akan repeatedly baca dan buka lah benda-benda ni. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, what's this? Okay, you boleh nampak ni adalah sejenis mana atas mana bawah ni? Sekejap You don't ask me. You ask Kai. pasal demi ayat dia tengah terbalik. Ayat dia tengah terbalik. So Selalunya gitu tunggal terbalik. So dekat sini dia nampak ada satu pedang Zulfikar. Dia tulis pakai pedang Zulfikar kat sini. Dan juga dia ada simbol-simbol yang tertentu. So ni adalah wafak yang terlarang lah. Dia pun tak ada makna dia benda-benda ni. Huruf apa ni? Nampak tak? Kop. So tak ada makna kan? Kop. Kalau macam KOP Liverpool tu okey lah. Kau lagi lah. Kau lagi nak bawa masuk Liverpool dalam ni. Dia tak ada makna pada penonton. Dekat atas ni dia tulis kop. Apa benda kop tu? Kop. Tak ada benda. Tak ada makna pun. Okay, so benda ni tak boleh. Tapi apa tujuan benda ni? Wallahualam saya tak tahu. Tapi nanti saya akan tengok betul-betul lah one by one. Akan makan masa lah. Pasal dia tulisan dia is unreadable. Kalau nampak betul-betul is very unreadable. Makan masa maksudnya apa? You kalau nak kena identify benda ni apa? Ada antara kami peruqyah, kita bila kita ambil benda ni, kita akan diagnose the thing. Kita make sure yang kita akan faham benda ni dan kita tak akan just buang sebarangan. Faham. Of course kita kalau nak lawan satu benda tu, kita nak kena faham benda tu juga. Betul. Faham kan? Betul. Okay, ni satu. Then kita tengok lagi. Total ni ada apa? Ada few tengok is it the same? Okay, ni tak ada apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti I nak tanya you tentang pedang apa tadi juga? Pedang apa? Dan Zulfikar. Pedang Zulfikar. Tak mau stress bukan? Aku tak boleh brain lah benda ni, betul? Ini benda yang sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Man zal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardi wa la yaquduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim. Allahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Innama amruhu iza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. So kalau macam gini berapa lama dia punya Apa tu? dia punya apa tu untuk
cleansing lah orang cakap Taklah lama mana pun. Kita Sama-sama. yakin bahawa benda-benda ni semua tak ada faedah pun. Betul. Dia tak ada satu kuasa pun yang boleh mengatasi ayat-ayat Allah. Betul. Ataupun kita yakin Allah yang jaga kita. Betul. Okay, kita punya rukun iman, rukun Islam, we stand by that. Alright. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay, as you can see kat sini, dia punya benda, dia punya tulisan, papers dia, tulisan dia semua benda yang sama. Ya, semua benda-benda yang sama para penonton. Apa yang dia tulis dekat dalam kertas ni adalah tulisan-tulisan yang tidak boleh dibaca. Yang tak boleh dibaca. Bila benda ni tak boleh dibaca, tetap boleh pakai. Walaupun benda ni boleh baca, tetap tak boleh pakai. Kerana apa? Kerana tadi dalam episod nombor 1 saya ada cakap juga bahawa kalau benda ni kita pakai sebagai tali pinggang, bukankah itu merendahkan martabat Al-Quran itu sendiri? Dengan nama-nama Allah. Apalagi kalau you masuk ke toilet. Betul apa? You pakai tali pinggang, you nak masuk ke toilet. Kalau you keluar seorang, benda ni nak tak mana? Kan? So benda ni memang tak boleh dipakai. Biasanya mereka akan gunakan pedang Zulfikar ni, dia akan draw. Dan juga ada simbol-simbol yang tertentu. Bila simbol-simbol ni seperti simbol bintang, lepas tu I tak tahu apa ni semua. Ada garis-garis ni, ada garis-garis lah. I tengok pun ada hashtag ni semua. Hashtag. Betul ada. Ni. Aku nak pegang pun aku dah takut dah. Bismillah. Yang takut hanyalah kita takut pada Allah SWT. Betul. Okay, so benda ni apa yang akan buat nanti, kita akan spraykan air ruqyah, dan air juga akan bakar and dispose all these things yang lenyapkan dia daripada permukaan bumi. I see. Okay. So kalau benda ni, kalau you nak kata ada tak dia punya qadam jin ni dalam benda-benda ni, Wallahu a'lam bisawab. Okay, I tak sebagai seorang peruqyah, yes, I beriman pada yang gaib. That means Allah, percaya dia gaib. Ini semua gaib kan, kita tak nampak. Tapi my belief system, sebagai seorang peruqyah, kita sebagai seorang peruqyah nak kena kuat yang Allah Subhanahu Taala yang jaga kita. Benda ni tak ada kuasa pun di atas manusia. Okay, so ni semua tauhid lah. So para penonton, di depan anda sekarang ni adalah wafak-wafak secara live yang kita baru buka daripada tali pinggang ni. Tali pinggang ni yang asalnya daripada seorang pengamal, I nak cakap ilmu hitam pun tak berani lah. Seorang pengamal ilmu lah yang telah meninggal dunia. Keluarganya beri pada saya, isterinya beri pada saya untuk saya expose kan benda-benda ni sebagai satu benda yang terlarang dalam agama Islam. Alright. So Kai, what do you think of this thing, man? First time I see this right in front of my eyes. And tak ada banyak words nak cakap. Pasal dia bukan takut tau. Okay, dia ada sikit takut lah. Dia ada sikit nervous takut. Nervous. Dia macam I don't know what to expect. Okay. Pasal benda ni macam you cakap kan, kalau benda tak masuk akal, you akan somehow some way dia punya perasaan akan timbul. So perasaan ni yang sekarang yang make me feel macam, you know, dia tak speechless. For me, I tahu kehadiran benda-benda gini lah untuk, you know, benefit orang-orang yang bukan nak main lah kan, yang practice amalan-amalan khurafat. Amalan khurafat untuk dia punya own benefit lah. Without believing that, you know, kita punya pelindungan daripada, you know, the one and only Almighty yang create us lah. Right? Sometimes I just have to pull this back. Sometimes I feel like macam benda ni is mind over matter tau. Dan kalau you tak macam, kalau lah let's say for example daripada tadi you jumpa kita lepas tu kau keluarkan, lepas tu kau puting depan kita, dan lepas tu kau unwrap like it's just unfold some papers lah kan. Aku rasa maybe aku won't feel like this lah. Tapi bila kau dah ceritakan benda ni datang daripada, you know, kau bersihkan rumah tu, and then datang daripada orang yang dah meninggal, habis dia practice this thing yang I would say haram lah. Benda ni yang haram. That's why it made me feel like
There's no words for it lah. Correct. Aku tahu kau tahu lah okay. apa maksud aku. So kita sebagai, kalau let's say kita sebagai seorang perawat atau peruqyah, it's very important for us to never ever jatuhkan hukum kepada pemilik orang ni. Jatuhkan hukum, okay? Never judge them. Betul. Okay? Lagi-lagi kalau orang yang dah meninggal dunia, siapa tahu di akhir kehidupan dia tu dia tak sempat buang ni, tetapi dia sempat bertaubat pada Allah SWT antara diri dia dengan Allah sahaja. Cara Allah ampunkan dosa-dosa dia, dan dia siapa tahu cara meninggal dia tu mendapat satu husnul khatimah. Pengakhiran hidup dia tu kita tak tahu. So, jadi sebagai seorang peruqyah, it's very important untuk kita mendoakan pada mereka ni semua. InsyaAllah. So kadang-kadang dalam rumah orang ni, orang ada benda-benda ni, orang tampal-tampal. Right. Okay. So how to dispose benda ni, nak buang benda ni, cukup dengan bacaan-bacaan seperti surah Al-Fatihah, Ayatul Kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas berulang-ulang kali. Ataupun you just baca Ayatul Kursi berulang-ulang kali. Yakin Allah jaga, you just ambil ni, you just bakar sahaja. Jangan takut-takut pasal benda ni tak akan datangkan kemudaratan kepada diri kita selagi Allah yang jaga kita. Boleh InsyaAllah. Okeylah para penonton, Ruqyah dan Mantra dalam episod kali ini, Alhamdulillah, both of you tak pengsan tak apa-apa Tak. Tadi aku terdengar ada cakap nak simpan satu. Jangan macam-macam. Dah meripik Okay, kalau kita ada rezeki lagi dalam episod-episod yang ke depan, insyaAllah saya akan try to expose benda-benda yang macam-macam gini lagi. Dan kita juga akan ajarkan kepada para penonton how to neutralize benda-barang ni juga. Maybe for those yang listener tengah tengok ni kan, tengah YouTube ke Spotify, bila dia tengok similar things, aku pun ada macam gini lah dekat rumah. You know, maybe you can shout out to us. Maybe kita you boleh show us through email or something like that. Kalau kita boleh explain lah whether benda ni ada similar punya karakteristik ke tak. Jadi kalau awak yang mungkin tak berani nak dispose benda ni, you can just DM me, Syirah Sijamah 9844 9142. InsyaAllah saya akan balas you punya WhatsApp. Just DM me yang you inginkan saya datang ke rumah awak untuk ambil barang-barang barang-barang pusaka yang kemungkinan ada khadam dia, ada jin ni kat dalam tu. Jadi barang siapa yang inginkan khidmat saya, just DM me, Syirah Sijamah, insyaAllah saya akan bantu. Okay, Kai, Rusdi, you got anything last word for para penonton sebelum kita akhirkan episod ni? Ini adalah satu pelajaran untuk you all lah yang tak pernah nampak benda macam gini, like me. Ataupun like you lah, ataupun yang pernah nampak benda macam gini tapi tak tahu apa benda tu. Ada orang betul ingat benda ni nampak ayat-ayat dikatakan benda yang baik, you know, tapi dia punya belief dah jadi lain, you know, dah jadi khurafat and all that. So ni jadi pelajaran untuk semua lah. Correct. This is for me, this is good education lah. Honestly, kalau the next time kalau I nampak benda-benda macam ini, like you say lah, dia yakin baca Ayatul Kursi, Al-Fatihah, then also the tiga kul. And then after that just bakar. Kadang-kadang benda yang tulisan Jawi tu tak semestinya daripada Al-Quran. Kadang-kadang mereka akan selitkan nama-nama makhluk jin dalam tulisan-tulisan tu. Kalau yang tak boleh baca tu masalah nanti kalau you simpan kat rumah. Okay. So kalau kita nak sesuatu tu, kita mintalah doa daripada Allah. Doa pada Allah. Ingat Allah sahaja yang boleh bantu kita, insya-Allah. Betul. Ini bukan skim cepat kaya Jangan buat benda macam ni. Jangan buat benda macam ni Tolong Tanya efek dia. Efek dia lah. Okay, kita tutup wrap up. Boleh okay, para penonton Ruqyah dan Mantra, sekian sahaja dari kami bertiga. Salah silap kami mohon maaf. Sila longsori ke laman Instagram, TikTok dan juga YouTube, Spotify kami, Ruqyah dan Mantra. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi